السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، إلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengorbanan ini kita mengharapkan rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita terus pada perbincangan kita itu. Kita Safinatul Najah, perbincangan berkaitan dengan ilmu fiqh. Jadi sambungannya berkaitan dengan arkanul Islam khamsatu. Ingat berpasien iqam solat. Okey, masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan arkanul Islam khamsatu. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi qulubihi darain amin. Nabi balik arkanul Islam. Arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala itu. Uraian kita sebelumnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Wa iqamus shalah, ni amalan. Dan kedua daripada 5. Yang kedua daripada 5 rukun Islam iaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ni rukun. Kita bab rukun ni. Solat salah satu daripada rukun Islam yang 5. Selepas daripada 2 kalimah syahadat, maka solatlah ibadah yang pertama sebagai rukun dalam Islam. Sebagai rukun dalam ibadah. Permulaan dalam urusan ibadah itu. Maka ni gambaran penting. Bila mana sebut awal tu, gambaran tu terlalu penting. Berbanding ibadah-ibadah lain, puasa, zakat dan haji, seterusnya ibadah-ibadah sunnah yang lain. Sebab tu solat ni menggambarkan benda penting. Lepas 2 kalimah syahadat, terus solat. Terus solat. Maka sebab tu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nyatakan berkaitan dengan solat ni banyak hadis. Antara Nabi bagi tahu berkaitan dengan solat, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din.
Nabi ingatkan itu. Solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, bererti dia mendirikan dan meneguhkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, tidak mendirikan solat, bererti dia sedang meroboh dan meruntuhkan agama. Maka besar kalau dia melibatkan solat. Pasal apa besar? Pasal ianya tiang. Macam tiang masjid. Kalau tak ada tiang, tak berdiri tegak masjid ni. Rumah kita pun sama. Apabila kita cerita tiang, itu benda yang paling asas yang menjadikan satu-satu binaan itu tegak. Sama dengan agama kita. Tanpa solat ni, walaupun Islam itu kita dah Islam, dalam IC dah Islam, tulis Islam, dalam surat beranak kita dah Islam, agama persekutuan kita dah Islam. Tapi kalau tak solat, tidak ada nilai yang Islam itu. Tak ada nilai Islam itu. Roboh Islam itu. Tidak ada kekuatan dalam agama itu. Antara lain Nabi bagi tahu pada itu. Awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah as-salat. Seawal mula hisab di hari kiamat nanti di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil nanti tak lain dan tak bukan ialah solat. Solat ni gambaran penting supaya kita ambil istimam dalam urusan jaga solat. Awal mula amal ibadat kita pada hari kiamat nanti di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil nanti akan disoal di hadapan Allah, iaitu solat. Kalau solat diterima, maka diterimalah ibadah-ibadah lain terusnya. Seluruh masa depan kita. Tapi kalau sanggup solat, itu gambaran gelap masa depan kita semua. Sebab itu kita pastikan solat. Dalam ayat Allah Ta'ala bagi tahu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kita dirikan ini ada kuasa yang begitu hebat, iaitu kuasa mencegah diri orang yang benar-benar solat itu daripada terlibat dengan perkara-perkara keji dan perkara munkar. Nilai solat juga. Sebab tu bila mana kita jaga solat, kita sebagai ketua keluarga jaga solat, kita suruh anak kita mendirikan solat, kita suruh masyarakat kita dirikan solat, maka ringan bebanan kita. Bebanan sebagai ibu dan ayah di rumah ringan. Pasal apa? Pasal anak-anak solat. Bebanan ketua masyarakat jadi ringan. Pasal apa? Pasal individu dalam masyarakat mendirikan solat. Segala bentuk gejala sosial kurang. Pasal apa? Pasal maksud tuntutan daripada solat dah sampai pada itu. Tuntutan sudah sampai pada itu, iaitu kuasa yang ada pada solat, iaitu kuasa mencegah diri daripada perkara keji dan munkar dah ada dalam jiwa kita. Nak buat ni kita rasa, aku solat kerana Allah, maka bila anak Allah sanggup tak sanggup. Maknanya bila mana kita solat, pastikan di luar sana kita dalam keadaan berjaya mencegah diri kita daripada terlibat dengan perkara keji dan munkar. Itu kuasa yang ada pada solat. Sebab tu solat mula-mula sekali diletak dalam rukun Islam. Mula-mula sekali dalam urusan ibadah. Selepas 2 kalimah syahadah, terus pada solat. Itu rukun. Pastikan kita semua ni sibuk macam mana sekalipun, bila mana terlibat dengan solat, lebih-lebih lagi solat fardu, pastikan solat didahulukan. Solat jangan tinggal. Sibuk macam mana, sakit macam mana, solat jangan tinggal. Kecuali sakit yang menghilangkan akal. Hilangkah baru tak payah semuanya? Hilangkah baru dapat, baru dikira uzur. Uzur dalam bab. Hilangkah? Kalau tak hilangkan, sekalipun sakit itu kaki dua-dua atas, tangan dua-dua atas. Ada orang pergi buat lawatan, dia kenal lagi siapa kita. Ada akal tu? Ada. Kena solat? Kena solat. Apa cara? Bagaimana cara berkena solat? Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Baring di atas lambung kanan. Tak boleh lambung kanan, lambung kiri. Tak boleh juga melentang. Unjuk kaki arah kiblat,
lepas tu tinggikan kepala sikit. Tak boleh buat isyarat macam mana. Buat dengan kelompok mana. Tak boleh juga. Tak boleh juga sampai di tahap guna hati. Allahu Akbar. Ni solat sebenarnya. Solat ni tali yang paling kukuh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan ibadah. Selepas 2 kali syahadat sampai tahap tu, sampai hati. Hati je boleh fungsi masa tu. Solat. Sekalipun tak ada wuduk pun kena solat juga. Sampai tahap. Dia panggil istiramah waktu. Hormat waktu. Tak ada wuduk. Pasti. Yang pasti kita tahu ni waktu solat. Wuduk tak ada. Nak ambil wuduk tak boleh. Nak tayamum tak boleh. Solat masa tu. Cara hakikatnya, cara zahirnya memang solat tu tak sah. Tapi pastikan hati kita tadi tuju nak mendirikan solat. Nak sampai tahap tu sebenarnya. Biar tahap tu gitu. Kita nak belajar. Tak belajar tu ya. Macam mana? Kita nak belajar ni kena lebih daripada orang yang tak belajar. Seterusnya. Tak boleh banyak-banyak. Nanti tak boleh. Terusnya yang ketiga, wa'iza'uz zakat. Dan ketiga daripada 5 rukun Islam, memberi zakat. Zakat ni duduk pada rukun yang ketiga. Setengah-setengah kita sebut zakat ni rukun yang keempat. Puasa duduk yang ketiga. Tapi yang ni zakat yang ketiga. Wa'iza'uz zakat, memberi zakat. Zakat ni salah satu daripada tuntutan amal ibadah, dipanggil ibadah maliyah. Bagi siapa ni? Ibadah maliyah bagi orang yang berkemampuan, bagi orang kaya kepada orang miskin dan asnaf zakat yang lain. Maknanya dengan adanya orang kaya, orang yang berkemampuan ni terbelalah fakir-fakir miskin dan asnaf zakat yang lain. Ada 8 asnaf semua. Tapi hak paling tu, paling berhajat pada ni, 2 yang pertama dari dia itu fakir miskin. Hak inilah yang selalu banyak dalam masyarakat kita pada hari ini. Fakir miskin. Tapi kalau orang kaya tak ambil peranan ini, cinta pada harta mengatasi segala-galanya, menjadikan orang miskin tertindas. Tapi kalau orang kaya tu diberi ruang kekayaan tu, tiba-tiba dia tak kongsi nikmat kaya tadi dengan orang lain. Dengan cara bagi zakat. Zakat ni sedekah fardu dia panggil. Sedekah wajib. Boleh panggil, dipanggil juga sebagai sedekah wajib. Sedekah sunat ni kat mana? Kau tabung jalan hari Jumaat, tabung jalan masa kuliah, kita bagi tanpa ada tuntutan. Kita bagi dalam keadaan kita ni memang nak cari tabungan akhirat. Sunat tu. Sunat. Cuma yang fardu ni melibatkan zakat harta tu asal dia. Zakat harta ataupun boleh dikenalkan juga sebagai zakat pendapatan. Masuk dalam bab zakat harta ni, zakat pendapatan, zakat tanaman, zakat padi. Lepas tu zakat ternakan. Kena juga. Apa hak bela lembu, bela kambing, ada zakat tu. Semua tu melibatkan zakat semua tu. Tapi kalau tak keluar zakat, macam mana jadi? Kita makan milik orang. Kita rasa kerja penat-penat, tiba-tiba nak keluar zakat. Kita kerja keluar pagi jalan jam, balik petang jalan jam juga. Tiba-tiba nak bagi kat orang, nak keluar zakat. Kalau kita fikir zahir memang macam tu. Kita fikir peribadi kita, kerja kita milik kita lah. Tapi tidak. Dalam Islam, apa yang kita usahakan dengan kudrat kita, dengan kepandaian kita, semua tu dengan izin Allah. Maka kita kena berterima kasih pada Allah dengan cara macam mana? Dengan kita keluarkan zakat dalam kalangan. Kita bela golongan-golongan yang kurang bernasib baik dengan cara keluar zakat. Tapi kalau kita tak nak keluar zakat, ingat kita makan ketika itu bukan milik kita. Dalam bab ni nak makan benda haram ni bukan kata ambil hak orang je haram. Mencuri je haram, merompok je haram. Kita tak keluar zakat. Asnaf zakat terbiar begitu saja. Dalam keadaan kita dilayak keluar zakat, kita dah makan benda haram. Kita makan harta kita sendiri tapi milik orang lain. Makan harta kita dengan titik beluh kita sendiri tapi milik orang lain. Milik siapa tu? Milik asnaf zakat. Hukumnya haram ketika itu. Bahkan akan
menjadikan kita hidup dalam keadaan tak pernah rasa cukup pendapatan. Dia jadi macam tu sebenarnya. Tapi kalau kita keluar zakat nampak zahir habis harta kita. Kita bagi sedekah sunat zahir habis harta kita. Tapi ingat, dalam keadaan senyap, dalam keadaan tanpa diduduk, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita tanpa kita sedar. Kadang-kadang dia tambah rezeki kita, kekayaan kita tanpa kita sedar. Kadang-kadang bukan yang tu, bukan duit, bukan harta. Dia bagi kita. Dia bagi sihat pada kita. Sihat. Sihat berbadan kita. Kadang-kadang bukan sihat. Anak-anak berjaya. Allah Ta'ala ganti balik di sebalik sumbangan kita tadi. Melibatkan zakat. Melibatkan sedekah fardu, melibatkan zakat ataupun melibatkan sedekah sunat. Sebab tu jangan pernah rasa rugi. Banyak hadis Nabi melibatkan zakat ni sebenarnya. Melibatkan sedekah kita. Sama ada zakat fardu ataupun sedekah yang sunat. Antaranya sedekah yang kita keluarkan pada waktu pagi. Kita bagi, contohnya mari pagi-pagi masjid. Masuk tabung. Sebelum balik tu masuk tabung. RM1 je tak banyak. Tapi kalau RM10,000 sebulan takkan RM1. RM10 lah. RM10 lah. Kalau RM50,000, RM50. Sepatut macam tu. Baru bela nanti. Hak gaji RM10,000 pun RM1. Hak gaji RM1,000 pun RM1 juga. Betul lah dia gaji RM1,000. Kita hak gaji RM10,000 ni sepatutnya RM10 lah. Sepatut macam tu sebenarnya. Itu baru betul. Baja untuk menyuburkan pendapatan kita sebenarnya. Baru patut dengan kedudukan kita. Ni RM1 je. Dulu pun RM1, sekarang RM1. Naik gaji yang akan datang pun RM1 je kita. Allah Akbar. Tapi majoriti RM1 lah. Untuk kira orang ni masih je. RM1 orang kita ni pandai RM1. InsyaAllah kita ni bukan dulu RM1 kita. Paling-paling kurang RM5, paling-paling kurang RM10 kita. Hari Jumaat. Jangan pernah rasa rugi. Lebih-lebih lagi kalau sabit pada hadis antara. Banyak hadis. Antaranya sabit pada hadis Nabi bagi tahu sedekah yang kita hulurkan pada waktu pagi, dia boleh menghalang bala yang nak turun pada hari tersebut. Berapa tu? Syarat ikhlas ni. 70 bala yang nak turun pada hari tersebut, Allah Ta'ala hantar tempat lain ataupun Allah Ta'ala tangguh turun balik. Tu. Angkat balik. Syarat ikhlas lah. 70 bala macam melibatkan kena pada keluarga kita, kampung halaman kita tak jadi dulu. Kalau ni memang sabit dalam hadis Nabi. Tapi syarat ikhlas, kalau tak ikhlas tak jadi. Habis kosong gitu Mana? 70 bala tu Hari-hari. Esok kena buat pula. Sebab tu kita kena jaga sebab nak tunggu bala pada kita ni. Hak tu tarik bala tu ramai sangat. Hak tu tarik bala dalam masyarakat kita ni. Hak tu duduk aurat, hak tu terlibat dengan zina, hak tu terlibat dengan agak. Hak tu bukan tarik bala tu. Hak tu bukan stop bala ni. Hak alih-alih ulama kita, hak pulang alih masjid, hak dalam majlis ilmu. Hak ni seolah-olah boleh kita istilahkan sebagai tolak bala. Nak tolak balik dengan program-program barakah ni sebab kita tolak balik. Antaranya dengan cara sedekah. Sedekah. Okay, seterusnya. Wasawmu Ramadana. Yang keempat daripada 5 rukun Islam. Iaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa ni puasa fardu. Puasa fardu di bulan Ramadan. Hak paling asas dalam bab puasa fardu puasa Ramadan. Tapi kita kena ingat, ada lagi puasa-puasa hak wajib hak lain. Ada lagi hak lain. Bukan puasa ni saja. Tapi biasanya orang puasa fardu, puasa wajib hak mana? Ni puasa Ramadan. Ada lagi hak lain. Ada berapa semua? Ada 4. Ada 4 puasa hak wajib. Sama sekali puasa fardu di bulan Ramadan. Wajib tu. Wajib pada mana-mana individu. Wajib pada sunnah. Kecuali uzur syar'i. Yang kedua puasa qada. Qada pada mana ni? Qada Ramadan. Hak mana sebabak dalam bulan Ramadan ada sebab. Apa ni dia dalam musafir ke dengan sebab. Apa ni kalau muslim dengan sebab haid nifas tu. Kena qada tak? Wajib qada tu. Itu kedua. Yang ketiga puasa
Puasa nazar. Ni puasa cari penyakit dia panggil. Sebelum ni tak wajib. Tiba-tiba dia cari penyakit. Kan contohnya, ada kata kalau menang bila hari raya. Haji apa? Bila kalah. Majoriti lagi besar. Kan, lagi banyak daripada orang tu. Tak apalah, sabar. Kita buat kerja, Allah Ta'ala tak tanya. Menang kalau waktu cerita lain. Kok penting kita buat kerja. Kalau tak boleh berhenti dah. Kan, balik-balik tak ada adalah sumbangan sikit banyak kita. Okey. Kita belajar, kalau benar di perkalaan kubur ni, kita pun nak puasa 3 hari. Kan? 3 hari. Maka wajib puasa 3 hari. Sebelum ni 3 hari tu wajib. Tak wajib. Tapi dengan habis. Kalau benar dia, hari tu, dengar dia putusan, maka kita mula wajib puasa besok. Dan seterusnya. Boleh pilih. 3 hari. Janji cukup 3 hari. Janji cukup 3 hari. Tapi kalau kita kata seminggu, lagi penipuan lagi. Seminggu betul-betul, tak boleh pilih. Seminggu betul-betul. Kalau kita puasa hari besok, dengan sebab menang, sampailah cukup 7 hari. Dengan sebab kita tak biasa seminggu. Tapi kalau kita kata 7 hari, boleh pilih. Puasa hari ni, besok buka. Tepok pada mamak mana-mana. Sabar buka. Lepas tu, lusa, hari ketiga, puasa pula. Boleh selang-selang. Janji cukup 7 hari. Kalau kita kata sebulan, nanti penipuan. Nak puasa sebulan. Sebulan betul-betul. Daripada hari pertama sampailah cukup 30 hari. Tak boleh selang-selang. Tapi kalau kita kata kalau kita kata 30 hari, boleh selang-selang. Janji cukup 30 hari. Nanti dibahas oleh para ulama. Itu dalam bab puasa nazar. Kena bayar. Kena. Jangan? Sebulan. 30 hari lepas tu buka. Tak boleh. Kena balik dulu. Kena balik dulu. Nampak tak izin. Doktor Zulkifli Al-Bakri pernah ada bahas mufti wilayah persekutuan. Ada dia bahas. Sebab tu kena berhati-hati nak cakap, nak nazar mula sekali, kena mengaji juga orang nak nazar tu. Jangan main cakap tu. Satu sekali duduk sudah. Sebulan, seminggu pun babak. Sebulan macam mana kan? Okey, terusnya puasa apa lagi yang terakhir? Puasa kafarah. Puasa bayar denda. Nak bayar denda kita ni. Contohnya denda apa ni? Dengan sebab berlaku persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Ini masalah besar. Berlaku persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Sebab tu makruh. Kita kahwin dekat-dekat nak masuk Ramadan, kahwin. Makruh. Dekat ataupun dalam bulan Ramadan, kahwin. Makruh. Takut apa tu? Takut-takut siang macam malam. Malam tu malam, siang tu malam juga. Itu bahaya. Takut-takut jadi macam. Nampak? Itu je. Tapi, benda ni kita tak boleh nak. Tak. Syaitan dah tak ada bulan Ramadan, dah dibelenggu. Memang syaitan tak ada nafsu. Nafsu ni bawah didikan syaitan iblis ni berapa lama? 11 bulan lagi. Sebab tu, ulama ambil pendekatan. Kalau boleh elok. Daripada kahwin dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan, seminggu 2 dah masuk Ramadan, makruh. Ataupun dalam bulan Ramadan ni, nikah sah tapi perbuatan jadi makruh kerana kita buka ruang kepada perkara hak luar jangka lah. Makruh. Kalau dah berlaku juga macam mana? Berlaku juga. Dia buka puasa dengan benda. Minta maaf lah. Marah? Kena kafarah. Ataupun kalau dia tak nak kafarah, dia minum air. Minum air tersebut. Lepas tu selesai. Begitu. Minta maaf. Dia berdosa dengan sebab buka puasa dengan air sejuk tadi. Tapi dia tak berdosa melakukan persetubuhan di siang hari tadi. Pasal apa? Pasal dia buka puasa dulu dengan minum air sejuk tadi. Tapi kalau dia buka puasa dengan benda tu, memang parah ni. Memang kena dia. Berapa kena? Sama sekali dia kena merdekakan 2 orang. 2 orang hamba. Hamba ada tak? Hamba tak ada zaman itu. Itu bibi kat rumah. 2 orang gaji, itu bukan hamba. Sebab kalau hamba dia boleh guna pakai. Boleh guna pakai. Boleh bermalam macam kita bermalam dengan isteri kita. Itu hamba. Lepas tu kalau ada hamba, anak nak beli. Siapa dah jual je. Nak buat kita. Bukan boleh suruh buat kerja rumah saja. Boleh picit-picit badan kita, boleh. Semua boleh. Macam kita dengan isteri kita. Hebat tak? Kalau ada hamba. Buat tak nak. Dari penyakit. Okey. Itu kedudukan dia.
Maknanya kena bebaskan dua orang hamba. Merdekakan dua orang hamba. Tak ada hamba, pindah pada yang kedua. Iaitu puasa 6 bulan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan tu sebabkan. Nak puasa 2 bulan. Macam mana? Berturut-turut. 60 hari tu. 60 hari berturut-turut. Daripada hari pertama sampai hari 60. Kalau dah puasa. Baru nak cukup sebulan. Dah, babah dia tu. Ulang balik tak? Mula balik hari pertama. Ulang balik. Sampai dekat nak cukup. 1 hari nak cukup. Dalam kali sebab kamu dah balik. Biar anak naik tumbuh badan. Dah tak boleh tak? Dalam sekali barulah pindah yang ketiga. Dah tak boleh tak? Dah cuba tak? Pergilah yang ketiga pula. Buat apa pula? Bagi makan. Dengan makanan ruji kepada fakir miskin. Berapa tu? 60 cupok. Dengan makanan ruji tempatan. Kalau kita ni bagi apa? Bagi beras. Beras kita makan. Kalau kita makan biryani. Apa ni? Basmati. Bagi basmati. Kalau kita makan beras cat rambutan. Bagi cat rambutan. Ataupun kita ambil ketetapan daripada pihak jabatan. Maka zakat tu dengan nilai harga gantah tu apa? 7 ringgit. Bagi cat gantah. Maknanya cupok tu lebih kurang berapa tu? 2 ringgit cupok. Lebih kurang. Tak sampai 2 ringgit. RM1.80 lebih kurang. Bagilah pada fakir miskin 60 cupok pada fakir miskin. Itu bagi apa tu? Bagi orang yang langgar. Bagi orang yang langgar. Jangan gantah pula. Botak kepala. 60 cupok Okay. Boleh? Tapi tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Terus pada hak nak bagi tu. Tak boleh. Kena ambil susunan yang pertama dulu. Ni kedudukan dia. Bebaskan hamba tu. Tak ada hamba. Memang bukan sistem kita dalam hari ni. Baru pindah yang kedua. 60 hari puasa dulu. Cuba. Dah tak mampu itu. Baru pergi yang ketiga. Sampai dia tak mampu lagi pada pandangan urus masyarakat. Dia tak mampu dah. Dia tengok orang-orang nasihat dia. Ingatlah lain kali ya. Nasihat. Ingat nak buat apa-apa lain kali. Kena berhati-hati fikir dulu. Masa depan. Dan nampak kurus badan. Tak payah makan dengan apa ni. Makanan-makanan sambilan ada hari ni. Tak payah. Tapi benda ni bukan kena pada isteri. Nak pada apa tu? Pada suami isteri. Isteri tak apa. Tak ada apa dia. Cuma dia kena benda. Dia hanya batal puasa, kena qada puasa dan hak kena kafarah tadi dia apa? Suami. Apa tu? Silakan. Dia buat kerja 4 hari. Ya, derek pula kerjaan. Masalah tu. 4 hari. Tapi kalau dalam hari itu banyak kali tak apa. Kira satu kafarah. Tapi kalau hari yang berbeza, kira kafarah yang berbeza. Janganlah buat macam itu. Isteri ajak tak? Isteri ajak. Dia gini. Apa ni isteri ajak? Tak sabar tu. Kalau isteri ajak, dia gini sebenarnya tuan-tuan. Kalau benda kita buat hari ni tuan-tuan, dia kaedah la ta'ata bi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak wajib taat pada makhluk. Dengan maksud haram kita taat pada makhluk bila mana berdepan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu larangan Allah dah. Kita buka puasa dengan sengaja ketika tu dosa besar dah. Dosa besar. Kita buka dengan air sejuk pun jadi dosa besar kalau tanpa uzur syar'i. Apatah lagi kalau kita buka dengan melakukan persetubuhan. Dosa besar melibatkan dosa besar. Maka kalau isteri ajak sekalipun, suami tak boleh tunaikan acara tersebut. Boleh? Tak boleh tunai. Kecuali. Nak cerita? Kalau balik kan? Ada orang? Ada orang? Nak cerita ni? Cuba cerita ni. Ini belajar Ustaz. Ini belajar. Pasal kita sebagai apa? Kita nak belajar kan? Okey. Kecuali
Kecuali isteri di atas. Minta maaf lah. Anda nak cerita. Sebab muslimat ada sekali. Muslimi saja. Anak cerita. Kecuali isteri di atas. Suami duduk di mana? Suami duduk di bawah. Suami duduk di bawah. Dan perbuatan tersebut daripada perbuatan isteri. Tidak daripada perbuatan suami. Segala gerak-geri daripada perbuatan isteri. Maka ketika itu batal puasa tetapi tidak kena kafar. Boleh? Ada benda. Batal puasa dan tidak dikenakan kafar. Dalam keadaan sedar sekali. Boleh. Kita baca yang musafir itu, mula-mula puasa, lepas tu musafir, puasa, betul kan? Lepas tu nak terus projek. Teruslah kan? Musafir. Dah buka puasa tak? Kalau dah buka puasa, alhamdulillah tak ada masalah pun. Cuma dalam bab musafir, kalau kita puasa, kita musafir. Kalau kita boleh tahan sabar, kalau kita boleh tahan puasa, kita lebih aula kita berpuasa daripada kita berbuka. Itu dalam bab musafir. Tapi kalau tak tahan, baru sama tinggal. Buka. Tapi kalau kita boleh tahan, contohnya musafir yang kawal gebang. Jauh ni bermahalan, tapi sabar. 20 dekat anak. Sejam musafir. Maka lebih aula, lebih afdal kita tak boleh buka puasa kita. Sekalipun perjalanan itu perjalanan melebihi 2 marhalah. Boleh? Nak kau terbang macam-macam hari kita. Nak kau terbang macam-macam dia. Dia adalah kadang berpangkat tu boleh. Jangan berpangkat. Yang saya cakap tadi tu. Dia Dia plan ke untuk mengelakkan benda tu. Rancangan. Dia melakukan. Wallahu a'lam. Dia tunjukkan kepada macam mana. Dia hukum ni dengan sebab perbuatan daripada perbuatan suami dan elok daripada perbuatan suami, ia akan pergi kepada perbuatan isteri. Itu yang jadi dirangkap kafarah. Segala urusan isteri punya kerja. Kita tak tahu apa. Awak macam apa? Boleh? Buat saja. Tapi jangan buatlah kita dulu. Jangan buat benda-benda pelik. Kalau nak rujuk panjang lebar, tengok dalam paling mudah nak rujuk kitab. Dalam kitab Mutlaq Al-Badran. Itu senang, nak rujuk. Ataupun dalam kitab. Kalau kitab besar sikit daripada Mutlaq Al-Badran, kitab Fathul Mu'in. Ada cerita benda ini. Tapi jangan dibuatlah. Sebab kerana cerita itu kan suruh buat. Jangan ni. Jangan dibuat benda-benda pelik tu. Tuan nak fikir, nak bagi tahu. Kita suruh bagi tahu, nak bagi tahu. Boleh? Okey, terusnya. Semua jenis-jenis puasa tadi itu dia panggil puasa wajib lah. Ada berapa tadi? Ada 4 jenis. Dan bila mana puasa wajib, wajib takyinkan niat pada waktu malam sebelum menjelang waktu subuh. Wajib niat takyin pada waktu malam. Tak kira puasa Ramadan, tak kira puasa apa tadi? Puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Semuanya ditakyinkan pada waktu malam niatnya. Maknanya sebelum menjelang waktu subuh. Tak boleh niat macam niat puasa sunat. Niat puasa sunat, boleh niat selepas subuh. Bebas. Puasa sunat. Tapi puasa fardu ni yang 4 perkara ni, anak sebut tadi, wajib ditakyinkan niatnya pada waktu malam. Sekalipun kita tak makan tahu. Masuk waktu malam ni, lepas isyak malam ni. Macam kita terawih ni. Lepas terawih kita kata, jom sama-sama kita niat puasa. Kita pun niat nak puasa besok. Malam puasa-puasa yang lain daripada tu pun sama kedudukan dia. Kena niat, takyinkan niat pada waktu malam. Boleh dibuat sebulan Ustaz. Macam mana? Sebulan. Dia puasa sebulan. Dia niat sebulan. Dia terlupa malam. Okey, waktu taklid mazhab Maliki. Cuma dalam mazhab Syafi'i wajib ditakyinkan niat pada setiap malam. Dalam mazhab Maliki ni, nisbah kita bermazhab Syafi'i, kita boleh taklid mazhab Maliki. Bila masa? Bila mana kita berada pada malam pertama bulan Ramadan. Kita pun takyinkan niat tu sebulan tu. Saja tu puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sebulan kita niat. Maka esok hari kedua pula kita niat.
Hari-hari. Tiba-tiba ada satu hari lupa. Maka dengan sebab kita takyinkan niat tak sebulan tapi mazhab Maliki, hak terlupa tadi kira memadai. Terlupa salah satu daripada bulan malam-malam bulan Ramadan terlupanya, maka kira memadai puasa kita. Boleh? Okay, seterusnya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima daripada lima dan yang terakhir daripada rukun Islam, pergi oleh orang yang puasa kepada haji, berjalan. Ini terjemahan orang dulu ni sebenarnya. Terjemahan kita hari ni macam mana? Tak terjemah? Mengerjakan ibadah haji di Baitillahil Haram bagi sesiapa yang mampu sampai kepada. Mana terjemahan dalam mengerjakan haji bagi yang mampu. Mampu di sini banyak kala ni. Dalam bab haji ni. Kemampuan ni sama sekali mampu dari segi sudut perjalanan pergi tadi. Bebas daripada segala bentuk pahala bencana. Maknanya kita bila kita pergi pada hukum zahirnya kita selamat tau. Pada zahirnya dalam atas jadual zahirnya, dengan kita naik kepada ubah ni, zahir orang pergi sampai sana dan boleh selamat balik dengan kenaikan tersebut. Kalau dulu dengan kapal laut, selamat sampai, maka itu dipanggil mampu. Ataupun mampu juga dari segi sudut keuangan. Nak belanja, keuangan ni luas. Diri kita sebagai orang yang mengerjakan haji, nak belanja dalam perjalanan dan masa urusan mengerjakan haji, begitu juga anak-anak isteri kita di rumah. Belanja. Ni kira mampu ni. Tapi kalau kita mampu perjalanan saja. Pergi belanja di sana mampu. Tapi anak kita masih kelaparan. Mampu rasa tu. Tak mampu macam ni. Tak masuk dalam bab mampu. Maksud mampu di sini, mampu kita boleh handle anak isteri kita di rumah dengan pakaian cukup, makan minum cukup, tempat tinggal cukup, dan kita pun boleh pergi sana dalam keadaan selesa, tak ada masalah tu, maka mampulah kita. Cuma zaman kita hari ini, walaupun dah mampu dengan sebab tempat kita mengerjakan haji ini terhad. Seluruh dunia ada tempuh tempat sama. Tempat sempit. Semua di situ. Dan sekarang ini diurus oleh lembaga tabung haji kita. Kita pun pergi daftar. Walaupun kita kalau kira duit memang kurang. Tempat tinggal ada kita sedia pada anak kita. Duit, belanja ada. Kita sendiri pun dah cukup. Tetapi dengan sebab kita daftar, kita ikut kita. Dengan sebab kalau daftar tahun ni kemungkinan tahun 2070 lebih. Ni tahun ni. Ini tahun ni. Apa daftar tahun ni kemungkinan dekat-dekat dengan 2080. Tak tahulah. Allah Allah. Tapi boleh buat raya. InsyaAllah. Kecuali kita pergi atas dasar kota apa ni? Kota VIP. Cuma jangan catat orang. Jangan kita guna golongan-golongan tertentu untuk catat, kita nak masuk depan. Tak boleh. Ataupun kota, kalau kita ni dah belajar lepas ni, ada ilmu, kita ambil kota pekerja tabungan. Boleh. Kota pakar rujuk. Boleh. Macam mana dulu pergi kan? Kota mutawid. Tapi kena buat kerja. Bilik anak masa tu bilik bebas juga. Tak boleh tutup. Segala jenis masalah di maktab kita tu, kita yang suami isteri bergaduh. Pergi jumpa ustaz. Ni macam dia kata. Sana memang. Dia jadi macam tu. Masa tu kampung dia kata, tak pernah bergaduh. Makan suap-suap ustaz. Datang sini, dia kata tak tahu apa. Dalam sekali bergaduh ustaz. Kita kena handle. Ni Allah Ta'ala nak uji. Handle. Panggil cerita balik. Tapi Allah Ta'ala bagi pertolongan. Allah Ta'ala bagi kekuatan. Sebab kita buat lillahi ta'ala. Kalau fikir benar, Allah. Memang benar. Pernah. Tapi dengan sebab kita pergi ni, memang betul-betul lillahi ta'ala. Hilang benar dengan sebab kita boleh tolong. Bilik jadi bebas juga. Kita tidur, macam tak tidur. Ada je. Hak ni mari cerita pasal jamak puasa. Hak ni mari cerita pasal suami isteri bergaduh. Hak ni mari cerita pasal tak puas hati pasal masakan. Apa ni lembaga tabungan. Masakan tu. Tak puas hati, komplain masakan. Ada juga.
Ada mari kerana sakit pergi hospital, tak sembuh-sembuh. Ada satu kiamat dia, masa di sana, seorang hamba Allah jenis mulut lezat. Cakap je jenis, tak kira satu, memang meletup. Bang, pagi. Sekali tu dia komplain. Apa ni tukang masak? Dia komplain lembaga tabung haji. Dia kata aku bayar lebih-lebih masak ni je. Kalau macam ni kata, dekat rumah pun aku tak pernah makan macam ni. Sekali macam mana jadi? Ni wa'nya billah, jangan pernah berlaku pada kita. Karena cerita ni supaya jangan buat. Iktibar untuk kita sebenarnya. Bila mana dia cakap macam tu, lepas pada tu, bukan sekadar masakan yang dimasak oleh lembaga tabung haji, bahkan semua jenis masakan yang ada di tanah Arab memang tak selera makan. Semua tak lalu makan. Marilah kambing golek, ayam golek, semua tak selera makan. Nasi Arab pun, semua tak selera makan. Badan jadi kecil, susu banyak. Kita ajak pergi masjid, dia kata, Ustaz, saya tak larat pergi masjid. Nak solat kat rumah, ada kat hotel pun, dia jadi tak masjid. Pasal hilang semangat, pasal tak makan. Bagi makan, masuk je. Takat ni je, tu keluar. Minum, keluar je. Tengok. Allah Ta'ala punya kuasa. Bayar cash. Bayar cash. Masuk bilik kita. Bilik bincang. Kita ni orang muda nak nasihat orang tu. Macam mana? Pening kepala kan? Pening kepala. Kali kita cakap macam ni, kena benar hak pengaruh. Jadi pengaruh di tanah air. Tahu siapa? Tak nasihat aku. Pening kita kan? Kali bila mana berlaku benda gini, kita tak kira pengaruh, tak kira siapa. Kita nasihat dengan penuh berhemat. Cerita balik kedudukan sebenar, kita datang ibadah haji ni. Kena jaga tutur kata. Ni melibatkan tutur kata ni. Kita cerita balik. Cerita balik. Kata pakcik, ada tak selepas cakap? Selepas cakap, tak kira lah dalam urusan apa sekali tu. Dia menung, ni suami isteri duduk ni. Menung lama dia kata, Ustaz, dia ni memang suka cakap. Dia ni memang pantang benda pelik laku depan mata, memang dia ni suka. Mencelah dia ni. Sekali, anak tanya, Pakcik ada tak cakap apa-apa melibatkan makan minum? Sebab dia tak ada selera makan. Sampai jatuh sakit dengan sebab tak ada selera makan. Dia menung lama, dia kata, ada. Masa mula-mula sampai dulu, dia dengar lapar, lalas sekali, masakan yang dihidangkan oleh pekerja tabung haji, tidak kena dengan selera dia. Dia kata, kalau nak makan macam ni, kat rumah boleh makan. Kalau nak makan macam ni, kat rumah tak pernah makan macam ni, dia kata. Hari ni baru jumpa dengan masakan macam ni. Dia komplain, lalas sekali. Tak ada selera makan sampai sudah. Buat macam mana? Anak minta dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat solat sunat taubat ramai-ramai. Istighfar ramai-ramai. Dan kita minta dia ni pergi minta maaf dengan pengurus maktab 86 sepahan dia itu. Pergi minta maaf. Diiringi oleh isteri dia, anak Tusul Jarwan. Pergi jumpa pengaruh dan minta maaf dengan semua kaki tangan dia bertugas. Selang 2 jam lepas pada minta maaf, dah buat sunat taubat, istighfar betul-betul dengan penuh keinsafan. Boleh makan macam dia. Ini kehebatan tanah Arab. Boleh makan macam dia. Dah boleh pergi masjid seperti sedia kan. Ini kehebatan. Lepas tu kita nasihat lepas ni, jangan lupa cakap. Jangan belajak cakap. Rupa-rupa. Kalau kita nasihat itu, dia boleh pegang 2-3 hari. 3 hari dia boleh pegang. Lepas tu jadi pula. Kata, ya Allah, masuk bilik kita pula. Kata, pasal apa pula ni? Kata, Ustaz ni dia ni tak boleh makan pula. Apa masalah pula? Kata, mengajar ada apa pula ni? Salah dia ni. Rupa-rupa ni, yang sama pula. Lepas cakap Ustaz. Allah haram. Ni bukan kampung kita. Ni bukan negara kita. Ni tanah haram. Bumi barakah. Bumi para nabi. Tak boleh kita main terlepas cakap macam tu. Tu dia. Dalam sekali kita handle. Bagi ubat, habis ubat dekat doktor. Habis ubat dekat klinik. Tak selesai. Memang demam, kepanjangan. Tu. Sebab tu benda ni, Allah Ta'ala nak tunjuk masa tu juga. Sebab tu kena berhati-hati kita. Para bakal-bakal haji, bakal hajah, kena berhati-hati dalam apa. Sebab tu kena pergi kurusu dengan apa ni, sebagai tabung haji atau mana-mana tak buat kurusu di masjid surau tu. Pergilah, jangan rasa rugi dengan 17 siri tu. 17 siri tu, jangan pernah rasa rugi. Kenapa? Ilmu tu kita bukan nak guna lagi ni.
nak bunuh di tanah haram di Mekah, di Madinah nanti. Nak bunuh. Okey, itu melibatkan haji. Itu kemampuan. Kemampuan semua sekalian. Dia buat macam itulah. Okey, seterusnya arkanul iman. Arkanul iman sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Okey, tengok. Arkanul iman sittatun. Bermula segala rukun iman itu 6 perkara. Dia bermula balik. Kitab ni banyak bermula. Patutnya mula di depan-depan je. Tapi bermula saja. Kitab baru ada bermula tak? Tak ada. Tak ada. Kitab saya ada bermula. Bermula segala rukun iman itu ialah 6 perkara. Pertama, antu'mina billah, bahawa engkau percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan, kalau dalam bahasa Arab berimanlah. Kalau kita kata beriman itu percaya. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita kena percaya sebulat-bulat. Bulat dari segala bentuk gerak kerja kita hari ini, tak kira lah melibatkan manusia tu, melibatkan alam mana, bermula daripada alam ruh, alam rahim, alam dunia musyahadah ni, alam barzah, lepas tu alam akhirat, semuanya bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada kuasa apa? Ada apa? Pinjam. Sihat hari ni bagi pinjam. Pangkat ada hari ni pinjam. Selera makan ada malam ni pinjam. Telinga boleh mendengar malam ni pinjam. Pinjam daripada apa tu? Pinjam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita jadi orang yang syukur. Moga-moga hak dia bagi tadi dia tak tarik balik. Ada orang bila mana tak syukur Allah Ta'ala tarik balik. Tarik balik. Kadang-kadang kita rasa syukur dah. Belum lagi. Belum lagi sebenarnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala lupa diri dia kata. Dalam sekali dia tarik balik. Masa dia kaya dia lupa. Dalam sekali jatuh miskin. Masa apa? Masa kaya lupa diri. Lupa pada fakir miskin dan sebagainya. Itu nak hati-hati gitu. Pokok dalam masalah keimanan ni, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilai keimanan kepada rukun-rukun yang lain kecuali dimulai dengan beriman pada Allah. Asalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana beriman pada Allah? Kalau kita nak cerita beriman pada Allah, kita kena terima segala bentuk undang-undang Allah. Kalau ada dalam Quran ada berapa ayat? Banyak silah tak payah cerita pasal ayat. 114 surah kita kena terima semua sekali. Kena terima semua sekali yang ada dalam Quran. Sekalipun pahit kita nak terima. Kena terima. Susah ke senang ke? Kena terima. Kena telan juga. Pahit ke manis ke telan. Dengan sebab kita dah beriman pada Allah. Kita ni makhluk Allah. Kita beriman pada Allah. Maka Allah Ta'ala bagi undang-undang pada kita. Mana undang-undang Allah? Perlembagaan Allah Ta'ala tak lain tak bukan ialah Al-Quran. Al-Quran nak terima. Bukan suruh baca saja. Kalau suruh baca tu bacalah. Baca dapat pahala. Beramal dapat pahala. Semua dapat pahala melibatkan Quran. Sekalipun bagi orang yang tak mampu nak baca, dengan sebab tak ada masa lagi. Buku Quran ada dibahas oleh para ulama. Buku saja dengan sebab tak ada masa. Ataupun dengan sebab ilmu dia tak sampai tahap tu lagi. Tak boleh nak baca lagi. Baru Quran teruk baru. Ambil Quran. Belik saja. Belum. Cium. Letak balik. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Kalau suat khabar apa macam boleh? Betul. Suat khabar. Berita harian. Boleh tak? Harakah Ustaz. Harakah pun tak boleh. Harakah pun tak boleh. Hak ni khusus. Bagi Al-Quran. Pasal apa? Quran ni ada keistimewaan jawami'ul kalim. Kau tak ada pada benda lain. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni sesuai dulu, kini dan lama-lama. Jawami'ul kalim. Perkataan hak Quran, hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, perkataan dia sesuai zaman Nabi dulu, sesuai zaman itu, dan kalaulah diberi peluang hidup
1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi pun akan sesuai dengan kelembagaan Al-Quran. Dia panggil jawami'ul kalim. Dan dengan maksud jawami'ul kalim juga, iaitu perkataan yang pendek memberi maksud yang mendalam. Boleh pergi pada huraian yang bermacam-macam. Boleh guna pada setiap masa dan tempat. Jawami'ul kalim. Maknanya, pokok keimanan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena terima apa? Segala bentuk hukum hakam Allah Taala. Hukum hakam Allah Taala yang kita apa? Anak sebut malah tadi. Ada 5. Hukum syarak dia panggil. Setengah kita sebut apa? 8. Nak terima apa? Wajib, sunat, makruh, harus, lepas tu haram. Ni kena tunduk belaka belaka ni. Kena tunduk belaka ni. Ataupun nak kira satu lagi, halal, haram, makruh, harus, wajib, sunat, sah, batal. Pergilah naik ke langit, cuba balik tulis. Pergilah duduk di negara mana pun, kita terikat dengan 8 perkara ataupun 5 perkara yang disebutkan tadi. Pasal apa? Pasal kita ni beriman pada Allah. Hukum syarak ni, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Bukan undang-undang yang ditetapkan oleh manusia. Allah Taala punya ketetapan, bukan kita punya. Kita ni makhluk Allah, tiba-tiba kita duduk atas bumi Allah, tiba-tiba nak cari undang-undang lain. Kita patut, tak patut. Kita ni Allah Taala jadi. Dia letak atas bumi yang penuh dengan kemewahan pada hari ini, maka undang-undang dia bagi. Tiba-tiba kita tak nak pakai undang-undang. Ada patut, tak patut. Maka dia panggil kufur ketika itu. Bila mana kita tolak, tu jadi kufur ketika itu. Terusnya, wa malaikatihi. Yang kedua daripada rukun iman, percaya pada sekalian para malaikat. Kita kena percaya malaikat ni merupakan makhluk Allah. Kita percaya malaikat ni salah satu kejadian Allah yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat ni Allah Ta'ala akan dijadikan daripada cahaya. Dan dia ni tak ada hawa nafsu. Tidak beranak pinak. Ada hawa nafsu macam kita. Kita ni ada nak nikah. Nak kahwin. Hak satu nak tambah lagi. Atau kita manusia pasal apa ada nafsu. Malaikat tak ada. Allah Ta'ala jadi wa yaf'aluna ma yu'maru. Allah Ta'ala jadi malaikat ni semata-mata nak suruh apa yang disuruh. Dan malaikat itu tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu malaikat. Tak pernah durhaka pada Allah Ta'ala. Itu malaikat. Tak ada sibuk. Macam kita hari ni. Kita nak pergi report sini lagi. Nak pergi sini lagi. Macam-macam kita hari ni. Nak tulis WhatsApp lagi. Facebook lagi. Ada tak ada? Allah Ta'ala jadikan malaikat yang ada tugas masing-masing. Yang ni bahagian tubuh hujan. Yang ni bahagian wahyu. Yang ni bahagian catat amalan. Di kanan kita roket aktif. Hak ni bahagian kata-kala. Tu ada tugas masing-masing. Sehingga kan selain daripada hak 10 hak kita kena tahu. Anak pun ingat-ingat lupa walaupun kena tahu. Tapi sekali-sekala bercerita jadi ingat-ingat lupa. Lain kali cerita. Secara umumnya malaikat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala tunduk dan patuh semata-mata pada Allah Ta'ala. Tak ada derhaka. Kalau kita duduk sembahyang, ada simbolik di sebalik malaikat. Kalau kita tengok dalam kitab Muniatul Muslim, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ada kaitan dengan malaikat. Ada kaitan dengan malaikat. Lepas tu ada tiang, ada rokok, ada iktidak, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tasyuk. Juga ada kaitan dengan malaikat. Hak duduk menangguh aras Allah Ta'ala. Sebab ada di atas sana, ada yang berdiri semata-mata. Berdiri lillahi ta'ala. Jadi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Berdiri mereka ialah ibadah pada Allah Ta'ala. Ada setengah kerja dia rokok semata-mata. Ada setengah sujud semata-mata. Ada setengah dalam keadaan duduk semata-mata. Ada setengah dia takbir semata-mata.
ada setengah pertahmid mata-mata. Itu golongan malaikat. Luas kedudukan dia sebenarnya. Ini ada bahagian sebenarnya. Ustaz. Kalau tu tidur Ustaz kan. Kita tidur kan. Tak pernah semua masuk ada malaikat yang menjaga kita Ustaz. Ya. Memang betul. Ada malaikat yang jaga kita. Sebab tu kita ni sebenarnya. Ada malaikat yang jaga. Ada malaikat jaga. Malaikat rahmat. Semua kita. Semua tak pernah masuk. Kalau kita fikir-fikir balik, kita tidur. Kadang-kadang macam-macam. Tapi itu tak masuk dalam telinga kita. Kalau masuk pun, tutup sini, keluar balik dia. Tutuplah sini, keluar balik dia. Kalau fikir dengan akal kita mana? Sebab benda ni ada semua putusan-putusan Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga kita. Sebab tu kalau kita nak suruh Allah Taala pantau kita, walaupun Allah Taala memang boleh kaya raya dalam bab ni, tapi hantar malaikat khusus kepada kita untuk nak rahmati kita sebenarnya. Kena buat program-program rahmat. Program-program nak tarik rahmat Allah Taala. Betul. Program kita ni nak tarik rahmat. Macam mana tadi kita buat usul tu, program tarik rahmat. Macam berjemaah di masjid semua tarik rahmat Allah Taala. Bila mana kita hidup dalam suasana rahmat, suasana barakah, maka segala gerak-gerik kita dipantau oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak kita nak pun. Boleh beli lah benda ni. Tak boleh beli. Sekali pun banyak duit. Boleh tukar ganti dengan harga. Tak boleh. Hak ni anugerah Allah Ta'ala bagi hamba yang taat. Hamba yang taat. Itu yang jadi berkat kehidupan kita. Itu yang jadi berterusan. Anak belajar berterusan. Tanda pun. Tanda barak. Tapi kalau belajar, malah Yesus. Tanda tak berkat. Sebab pernah anda sebut dalam kuliah anda. Barakah benda 3 syarat. 3 syarat barakah. Ustaz. Kita program ni bagi apa Ustaz senang. Kalau mana kita menguap Ustaz. Yang bagi kita menguap dah. Menguap? Berapa agak ni? Tentu je kena Ada tahu tu pun. Sejam. Tak boleh Ustaz. Boleh dah. Barakah. Kita berkat apa tu lah. Balik awal. Kawalan dua. Orang boleh kira tak? Orang boleh kira lagi. Betul-betul kita kena target sejam Ustaz. Okey, barakah. Barakah ni nak tahu ada barakah, kena tengok dulu. Sama sekali dia ada khair. Bertambah kebaikan dalam kehidupan. Syukur dapat benda baik. Tak pernah rasa nak kira, tak pernah rasa buat. Kalau kita baca Quran, baca dah sunnah, tak lagi dah sunnah. Rasa kemanisan kata dia. Malam ni baca, hari esok nak baca lagi. Baca pagi, baca petang nak baca lagi. Kalau kita sedekah pagi, esok nak sedekah lagi. Malam sedekah lagi. Tak pernah rasa buat ibadat. Ada dia dan supaya bertambah kebaikan dalam urusan kehidupan itu, dalam keadaan tak pernah rasa benda itu cukup pada kita. Itu salah satu tanda kehidupan kita mula diberkati oleh Allah Taala. Ada tak dalam kehidupan kita? Kalau ada, tepuk dada tanya iman kita. Kalau dah ada, alhamdulillah, kita sudah dipilih oleh Allah Taala. Tapi jangan kita berlapor ni berkat hidup aku. Kita tak nak berlapor. Ini pengalaman Ustaz. Bila fikir lama kita yang gagal Ustaz. Dia kena ikut Ustaz. Cuma jangan cerita atas batang tubuh kita lah. Jangan cerita. Tengok aku ni, berkat ni. Aku takut dia jadi sekali naik ni. Dia panggil apa tu? Riak. Puji diri Ustaz. Puji diri. Dia masuk dalam Pujuk. Sifat pujuk. Ini kita buat sifat. Kalau kita nak contoh pun, contoh wang umum. Ataupun tak payah cerita apa-apa, kita tanda barakah. Bila mana kita dah duduk dalam kehidupan harian kita jadi teruja nak buat kebaikan dalam keadaan tak pernah rasa cukup. Nak buat aja, nak tolong orang berterusan. Nak baca Quran, nak berjemaah di masjid. Berterusan. Kalau tak pergi rasa mana? Rasa ya Allah, rasa macam tak puas hati macam tak tahu banyak kita. Soalan macam walah kita tahu kat rumah tu. Tapi rasa kita ya Allah. Tak lengkap sembahyang kita kecuali di masjid di mana lawan azan dia. Itu tanda-tanda kita dah ada, mula ada diberkati oleh Allah Taala. Siapa dia? Wallahu a'lam. Jangan kita zahirkan pada tahu-tahu biar kita tu kita lah. Jangan tengok aku. Pagi-pagi boleh bangun orang ni. Tengok kau.
Kereta besar, itu besar, rumah besar. Subuh tak bangun, maghrib tak pergi, tak berkah itu. Itu tiba orang. Kita jatuhkan orang, kita naik lagi. Yang kedua, dia jatuh sakinah. Bertambah sakinah, bertambah ketenangan dalam kehidupan. Kalau kita sibuk masing-masing ada sibuk kan. Semua ada rumah tangga, semua ada kerjaan, tetapi kita hadapi dalam keadaan jiwa yang tenang, sakinah. Bertambah ketenangan kita daripada hari ke hari kita lakukan. Dengan isteri, dengan cucu, kita jadi tenang kehidupan kita. Di samping itu kita masih ada waktu untuk beribadah kepada Allah Taala. Tenang gitu. Yang akhir sekali ziyadatus sa'adah, bertambah kebahagiaan, tambah bahagia kehidupan kita. Tak sabuk pada bila mana hidup bahagia ni, ibadah pun senang. Nak berzikir lah. Amal sikit pun tak apa. Masalah Ustaz bisa minum 4 Ustaz masalah komunikasi insya-Allah Ustaz. Macam mana? Bisa tu okey, kalau yang tak dalam 4 Ustaz. Jangan nak jaga kerana jadi pulau lagi pulau. Kalau bini satu tak apa, kalau bini 4 tu yang muda satu. Nak berhajat kepada 2 kali, 3 kali dah tak sebut tadi barakah. Bila mana ada barakah, betul-betul barakah, maka menjadikan kita layak 2, layak 3, layak 4. Bila mana kita ni dah mula diberkati oleh Allah Taala. Maknanya kalau kita ni level barakah kita hanya mampu handle satu rumah tangga, itulah kemampuan kita. Maknanya kena usaha lagi. Atau usaha tangga kejayaan. Anda pun kena usaha lagi. Itu kedudukan. Anak bagi kamu jadi gambaran barakah. Maknanya bukan semua orang boleh dapat benda itu. Bila mana hidup kita diberkati, kita boleh handle. Boleh handle kehidupan kita. Anak boleh handle. Isteri boleh handle. Walaupun tak umur. Tuan guru saya. Ada beberapa orang isteri. Duduk dah satu rumah. Tapi dia tak. Masa-masa orang ni masuk. Orang ni masuk raya. Orang ni jaga. Satu hati dia duduk. Hebat lah. Nak dapat macam tu. Nak dapat apa tu. Nanti ibu tak boleh ramah. Masa tu tak ada apa-apa ni. Tak ramah. Tenang. Sebab tu bila mana kita hidup dengan diberkati oleh Allah Ta'ala. Maka menggambarkan segala bentuk perintah Allah Ta'ala berdasarkan sunnah Nabi SAW, maka kita boleh buat dalam keadaan tidak ada apa-apa halang. Tak ada apa-apa halang. Waktu je Ustaz nak pilih, sebab nak tahu nak poligami je sunnah. Yalah, kalau mampu yang tu dululah. Hak lain, kalau tak mampu lagi, kenapa hal ni? Malah dah dia dah sebut dah. Kalau kamu tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jangan tinggal. Hak mampu buat tu buat dulu. Hak tak mampu lagi, berazam untuk nak buat. Kita tahu banyak sunnah Nabi. Luangnya. Hak kita mampu dulu kita buat. Hak tak mampu lagi, azamlah untuk nak buat satu masa. Nak azam sunnah Nabi tu. Jangan nampak yang tu satu. Semua. Tu yang muslimah marah. Dia kata acik-acik sunnah yang tu je dia nampak. Yalah. Sebab nampak yang tu je. Tu yang muslimah marah. Tapi kalau dikalik, siapa menyeluruh? Pasal apa baca Quran? Sunnah ni. Pasal apa sugi ni? Sunnah ni. Biar gambaran sunnah tu, maknanya baru muslimah kata, kalau hak ni kita faham sunnah. Kita pakai jubah, kita pakai surban sunnah. Kita tidur atas berlapis. Apa ni? Lengan pun sunnah. Semua kita nampak. Amalan sunnah. Maka bila mana kita nak terlibat dengan poligami, kata ni pun sunnah juga. Maknanya dia tak ada dia apa nak buat. Tapi kalau kita hanya tumpu situ saja, dia kata hati dia tak buat lagi. Kalau dia senang lagi ni. Tak payah keluar duit ni. Tak payah keluar duit. Lepas tu kita ni kena pandai. Jadi pada dalam tu mana ni kita berhenti kat mana ni? Berhenti di mana jalan ni? Saya guna mereka. Muhammad kata ni ya. Muhammad kata. Akan datang berapa tu bini walau bini dan